Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melapangkan diri, meluangkan masa untuk mempelajari dan mentafaqquh ataupun mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din," atau kama qala, yang bermaksud barang siapa yang Allah hendakkan kebaikan pada diri seseorang, maka orang itu akan diberi kefahaman yang luas tentang makna agama. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hadir pada majlis ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambah tafaqquh, kefahaman kita berkaitan agama yang kita cintai. Pada malam ini kita akan menyambung kembali perbincangan tafsir surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang seterusnya yang telah kita bincangkan, yaitu yang berbunyi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang bermaksud yaitu yang dikatakan orang-orang beriman pada ayat yang sama sebelum itu menerangkan tentang sifat orang-orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, kemudian wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang melaksanakan ataupun
menegakkan salat. Apakah yang dimaksudkan oleh para ulama di dalam istilah wa yuqimunas salat? Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya telah mengatakan yang dimaksudkan dengan wa yuqimunas salat yakni iqamatus salati wa ada'uha bi arkaniha wa sunnaniha wa hayatiha fi awqatiha ala ma ya'ti bayani, yaitu yang dimaksudkan dengan mereka-mereka yang melaksanakan salat, yaitu orang-orang yang mendirikan ataupun menegakkan salat dengan melaksanakan rukun-rukun salat dengan sempurna, dan juga tidak meninggalkan sunat-sunat yang terkandung di dalam sembahyang yang dilakukan, dan juga perkara-perkara yang dititik beratkan di dalam melaksanakannya, yaitu pada awal waktunya sebagaimana yang telah diterangkan keterangan di dalam syarak. Jadi mereka yang akan mendapat istilah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mendirikan ataupun melaksanakan sembahyang, adalah orang-orang yang benar-benar melaksanakan sembahyang mengikut hak yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi dalam perbincangan kita, pada malam ini saya akan membawa beberapa buah hadis yang menerangkan tentang bab fadlus salawat, bab berkaitan tentang keutamaan salat 5 waktu, yang mana saya nakalkan hadis-hadis ini daripada kitab yang disusun ataupun yang dikemaskinikan oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah, yang mana beliau telah membawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang berbunyi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat ala yubqa min daranihi shay' qalu la yubqa min darnihi shay' qal falidhalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal hataya, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan bahawa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang mana Rasulullah telah mengatakan, tidakkah kamu melihat seseorang yang mana di depan pintu rumah dia ada sungai yang mengalir, maka orang itu akan mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali pada setiap kali dia nak keluar, dia nak masuk. Adakah mungkin tertinggal kekotoran yang ada pada diri orang tersebut? Maka para sahabat pun mengatakan tidak mungkin akan tertinggal. Berarti kalau kita nak faham dekat sini, kalau nak betul badan kita betul-betul bersih, mengikut mandi yang betul, satu hari mandi 5 kali. Tapi kalau mandi 5 kali macam kambing pun tak boleh lah. Maksudnya 5 kali mandi betul-betul, insya-Allah bersih. Begitu juga orang yang sembahyang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dosa-dosa orang yang melakukan dosa itu dengan sembahyang 5 waktu. Maka kaifiah salat ini, tuan-tuan dan puan-puan, ataupun amalan salat ini adalah satu perkara yang besar yang boleh bantu kita untuk menghapuskan dosa. Dan kita lihat di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Daripada Abu Hurairah sekali lagi mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'ah ila jum'ati kafaratun lima bainahun ma lam tusha al-kaba'ir. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat 5 waktu, salat Jumaat ke Jumaat berikutnya adalah sebagai penghapus dosa di antara keduanya, selagi mana dosa itu bukan dosa besar. Jadi ini dia, saudara serta saudari sekalian, ini dia satu ibadah yang cukup istimewa, yang mana kalau kita lihat sejarah salat itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima kefarduannya sewaktu berlakunya Isra dan Mi'raj. Dan kelebihan salat yang telah kita dengar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi sepatutnya memberi satu dorongan kepada kita untuk benar-benar menjaga salat kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Saudara serta saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengatakan bahawa yang dikatakan orang-orang yang melaksanakan salat, iaitu orang-orang yang mendirikan salat dengan sesungguhnya, iaitu melaksanakan rukun-rukunnya, sunat-sunat hayatnya, dan juga menepati pada waktunya sebagaimana yang telah diterangkan. Siapa? Iaitu seperti mana yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang cukup masyhur, sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan bahawa sembahyang yang aku tunjuk ini khusus untuk lelaki. Kemudian Rasulullah pun buat sembahyang ini khusus untuk perempuan, tak ada. Sebab itu para ulama mengatakan, para ahlul ilmi mengatakan bahawa hadis-hadis yang membezakan antara sembahyang lelaki dan sembahyang perempuan kebanyakannya adalah hadis-hadis dhaif yang tidak boleh diamalkan. Kerana terdapat hadis yang lebih kuat berdasarkan keumuman kata-kata Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli. Justru itu, saudara serta saudari sekalian, di dalam kita nak melaksanakan salat, bukan semata-mata kita mempersoalkan adakah kita dah salat, tetapi adakah kita benar-benar menghayati salat kita sebagaimana yang Nabi sebut, sallu kama raaitumuni usalli. Daripada mula salat kita sehinggalah kita menghabiskan salat kita. Apakah yang dimaknakan dengan salat? Menurut definisi fiqh, para ulama fiqh, yang dikatakan salat iaitu af'alun makhsusah wa aqwalun makhsusah iftatahu bitakbir wa ikhtatamu bistaslim. Yang dimaksudkan dengan salat iaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tertentu, ataupun kalau bahasa fiknya rukun-rukun af'al seperti qiyam, rukuk, sujud dan seumpamanya. Dan juga aqwalul makhsus, iaitu perkataan-perkataan yang tertentu. Ada ayat-ayat Al-Quran yang wajib, yang mesti kita baca sebagai rukun sembahyang, contohnya Al-Fatihah. Dan juga ada bacaan-bacaan yang tertentu sewaktu kita rukuk, sewaktu kita i'tidal, sewaktu kita sujud dan seumpamanya, sewaktu kita duduk pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Iftatahu bitakbir, bermula dengan takbir Allahu Akbar. Itu yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram ataupun takbiratul ula. Ini termasuk rukun dalam rukun salat. Dan diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Ini secara gambaran umum, ini yang dimaksudkan dengan solat. Justru itu, untuk memperincikan lagi tentang salat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, sebagaimana Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, maka hadis-hadis telah membahaskan dan membincangkan dengan membawa dalil dari mula sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat, dari segi qiyamnya, apa bacaan dan seumpamanya. Justru itu, apakah hukum mempelajari salat sifat Nabi ataupun mempelajari salat yang mana benar-benar mengikut Nabi? Hukum dia adalah wajib. Hukum dia adalah wajib. Kenapa? Kerana sirah daripada perkataan Rasulullah mengatakan sallu, ini adalah perkataan al-amru, iaitu amar, perintah. Sembahyanglah, sallu kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian, yang memang tidak pernah melihat Rasulullah SAW, maka untuk kita memahami sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berdasarkan hadis-hadis yang telah disusun oleh para ulama Islam. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita perlu faham, kita bukan terikat dengan salat di dalam satu mazhab. Kerana Nabi tidak mengatakan bahawa sembahyanglah kamu seperti mana kamu mengikut mazhab kamu. Maka dalam persoalan solat, saudara serta saudari sekalian, seperti juga persoalan-persoalan agama yang lain, setiap perbuatan, setiap tindakan kita dalam salat perlulah disertakan dengan hujah, iaitu dalil-dalil hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita lihatlah sejauh mana kesahihan darjat sebuah hadis tersebut, daripada mula kita takbiratul ihram hinggalah kita salam. Soalan yang dikemukakan oleh kebanyakan orang, Ustaz, apakah hukum seseorang yang memulakan solat dengan membaca perkataan usalli, lafaz? Jawapan yang paling mudah, ucapan ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, bawakan dalil. Kalau ada, kena bawakan dalil. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam persoalan ibadat adalah persoalan yang disebut oleh para ulama persoalan tauqifiyah. Tauqifiyah ini iaitu sesuatu yang kita tidak boleh memandai-mandai. Contohnya, kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Katakan hari ini kita rajin sangat, boleh tak kita nak sembahyang 4 rakaat? Tak boleh. Ataupun subuh 2 rakaat, kita rajin sangat subuh besok, kita sembahyang 3 atau 4 rakaat? Tak boleh. Kerana itu dinamakan tauqifiyah. Dan Nabi telah menekankan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana melihat aku sembahyang. Dan adakah hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW menyebut usalli dalam setiap salat yang dia nak laksanakan? Jawapannya tidak ada. Jawapannya tidak ada. Okey. Sebagian orang mengatakan bahawa betul Ustaz, usalli tidak disebut oleh Rasulullah SAW. Tetapi apakah bukti kita tidak boleh membaca usalli? Ditanya kita balik. Dia membaca, menanya kita balik. Okey. Rasulullah SAW telah bersabda, man ahdatha fi amrina falaysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang buat satu perkara baru dalam urusan agama kami, agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah sempurna Islam di sisi Allah, dan telah Allah lengkapkan nikmat kepada Rasulullah dan kepada kita. Maka
Rasulullah telah memberi satu kaedah umum, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara yang tidak pernah dilakukan oleh aku, maka fahuwa rad, iaitu amalan tersebut tertolak. Okey. Ada juga orang yang buruk, dia kata, Ustaz, usalli belum sembahyang lagi, belum ibadat tu Allahu Akbar. Kalau dalam sembahyang tu kita buat bid'ah tambah, boleh tertolak. Tapi usalli tu untuk kita mengingatkan. Para ulama mengatakan, betul, ada di kalangan fuqaha mengatakan mustahab membaca usalli. Dia tak kata digalakkan supaya kita dapat memfokuskan. Persoalan yang saya nak tanya, siapa yang lebih afdal, lebih faham agama? Adakah Rasulullah ataupun ulama? Ini soalan. Sekiranya perkara itu adalah satu perkara yang baik, nescaya Rasulullah telah tekankan di awal-awal di dalam ajaran Rasulullah SAW sendiri. Kemudian ada orang berhujah, yang mana Imam Syafi'i telah menyatakan bahawa sesungguhnya sembahyang kalau tidak ditalafuzkan, tidak dilafazkan, maka sembahyang itu tidak sah. Maka sebahagian daripada Syafi'iyah, para ulama dalam mazhab Syafi'i menakwilkan maksud Imam Syafi'i tadi, iaitu membaca usalli, iaitu talafuz. Persoalannya, adakah itu dia? Sedangkan sunnah telah mengatakan Rasulullah apabila sembahyang memulakan apa talafuznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang dimaksudkan dengan talafuz. Maksud tak boleh kita tak sah sembahyang, tuan-tuan. Kalau siapa pernah sembahyang macam gitu, kena taubat, minta ampun dengan Allah SWT. Tak berbunyi langsung, paling tak pun Allahu Akbar, telinga dia dengar. Kerana itu termasuk rukun. Dan talafuz di situ dimasukkan oleh Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram. Kerana amalan lain tidak perlu ditalafuzkan. Puasa, perlu tak kita nak talafuzkan nawaitu sawma ghadin an ada'i fard? Tak perlu. Sama juga dalam ibadat umrah atau haji, sebagian ulama mengatakan sunat kita membacakan talafuz labbaika labbaika umratan labbaika Allahumma labbaik, disunatkan. Maksudnya ibadat solat ini memang satu ibadat yang perlu ditalafuzkan, iaitu takbiratul ihram, permulaan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, persoalan kadang-kadang ada orang mengatakan, Ustaz, ini persoalan titik bengik, persoalan khilaf, persoalan yang kecil. Tuan-tuan, tahu tak kejatuhan Bani Israel, kerosakan yang berlaku pada Bani Israel? Mereka pada awalnya menganggap semua benda kecil. Akhirnya berlakulah penyelewengan yang besar terhadap agama mereka. Maka sebagai seorang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah SAW, kita kena pastikan setiap pergerakan kita, khususnya dalam persoalan ibadat, benar-benar menepati apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Mustafa Rasulullah SAW. Saya memang tidak mengatakan siapa yang membaca usalli sembahyang dia tidak sah. Tetapi saya akan mengatakan siapa yang membaca usalli sembahyang dia tidak mengikut sunnah. Jadi di dalam kehidupan kita yang kita mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, nama pun ahli sunnah wal jamaah adalah kita bergerak dengan melihat sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita nak membesarkan isu usalli baca ke tak atau seumpamanya. Tetapi kalau orang tak baca usalli, tak perlu kita nak kritik.
Dan kita bercakap, kita mengkritik orang yang membaca usalli dengan ilmiah, dengan dalil. Kalau dia tak mau juga meninggalkan, itu bukan urusan kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kenapa kita nak perlu marah? Kenapa kita nak perlu marah kalau orang kritik kita kalau kita baca usalli? Kalau tak nak ikut, terpulang pada kita. Tapi orang itu menyampaikan sesuatu yang wajib. Ballighu anni walau ayat, kata Rasulullah. Sampaikanlah daripada aku walau satu ayat. Dan kita menyampaikan ini cara salat Rasulullah SAW. Kalau betul ada perkataan usalli dalam salat, tolong bawa hadis dia. Itu aja. Apa susah sangat? Macam contoh orang meninggal dunia lah, buat 3 hari, 7 hari, 40 hari, bawakan hadis dia. Dan kalau ada hadis dia kata, kita kaji dari segi al-jarh wa ta'dil, dari segi orang yang meriwayatkan hadis-hadis ini semua. Ini baru kata secara ilmiah. Tapi kalau hentam orang secara emosi, kita dapat lihat banyak di YouTube bagaimana orang mengkritik. Mengkritik siapa? Mengkritik yang dikatakan salafi dan seumpamanya, sembahyang tiru Yahudi dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kena ingat Allah telah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah mengingatkan kita, jangan kita bercakap sembarangan tanpa ilmu, kerana pendengaran mata dan hati kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang buat sifat salat Rasulullah, dia kata salat ini orang ni ikut macam Yahudi, sedangkan nas-nas dalam dalil telah menerangkan bagaimana takbiratul ihram, bagaimana Rasulullah letak dekat tangan di dada, bukan di perut atau di pusat. Bagaimana ada nas menunjukkan Rasulullah menggerak-gerakkan jari contohnya, walaupun dalam dalil-dalil lain ada menceritakan. Berarti kalau ada tunjuk, ada tak ada, itu menunjukkan ada ikhtiarat, ada pilihan duduk iqa' ataupun duduk iftirash ataupun duduk tawarruk. Yang penting ada dalil. Kalau letak tangan dekat pusat, kalau ada dalil, misal kata, dan dalil itu saya amalkan, itu aja. Bila kita sentuh suruh salat macam Rasulullah, dia kata, nak tahu geng-geng Wahabi ni sembahyang dia kaki dia tegak, nanti jari dia subhanallah. Jangan kita bercakap ikut emosi. Kita akan mati, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak ikut akibat kejahilan kita, kelemahan iman kita dan ego kita, itu persoalan lain. Tetapi bila kita mempertikaikan nas-nas yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, maka ini satu perkara yang boleh menyebabkan gugur iman kita. Walaupun kita sambut besar-besaran Maulid Rasul, tapi kerana kita menolak benda-benda macam ini pun tak guna seolah-olahnya. Okey. Kemudian ada pendapat yang mengatakan wa yuqimunas salah, iaitu yuqimuna, yakni yadimuna, iaitu orang yang melaksanakan lima sembahyang itu orang yang sentiasa menjaga salatnya, sentiasa salat awal waktu dan seumpamanya. Maksudnya bila masa waktu dia dah ada berjamaah dan seumpamanya. Okey. Kemudian kita nak lihat apakah hukum iqamatus salah, iaitu selepas azan, sebelum nak mendirikan solat, ada dinamakan iqamah. Apa yang dimaksudkan dengan iqamah? Okey. Kata Imam Al-Qurtubi, iqamatus salati ma'rufatun. Yang dikatakan iqamatus salat semua orang tahu. Dan apakah hukum dia?
wahya sunnatun indal jumhur, adalah sunat bagi pendapat jumhur fuqaha. Maksudnya dia bukan wajib dari segi hukum, taklifinya dia duduk pada kedudukan sunat. Wa annahu la i'adatun ala tarikiha, maksudnya katakan lepas azan terus imam pun Allahu Akbar, tiba-tiba kita belum iqamat, tak perlu imam berhenti sekejap imam di salam belum iqamat, tak perlu. Ini pendapat jumhur kerana hukum dia sunat. Wa indal Auza'i wa Atha wa Mujahid wa Ibni Abi Layla hiya wajibatun. Jadi ada dua pendapat dalam hukum iqamah. Pertama sunat jumhur al-fuqaha, dan pendapat yang kedua pendapat Imam Auza'i, Atha bin Abi Rabah, Mujahid, ini semua tabi'in, wa Abi Layla hiya wajibatun, wajib. Maksudnya dekat sini wa ala man tarakaha al-i'adah, dan barang siapa yang meninggalkan, contohnya imam Allahu Akbar memang terlupa iqamat, memang kena iqamat. Maksudnya makmum kena beri syarat pada imam untuk berhentikan dan kena mulakan iqamat kalau dia tidak iqamat. Wabihi qala ahli zahir, dan juga pendapat ini dipegang oleh Daud al-Zahiri. Wa ruya an Malik, yang mana telah diriwayatkan daripada Malik. Wa akhtaruhu Ibnu al-Arabi, dan pendapat iqamat ini hukum dia wajib telah dipilih oleh Ibnu al-Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnu al-Arabi. Kalau Ibnu Arabi seorang mulhid. Qala li'anna fi hadithil a'rabi, kerana pada sebuah hadis, hadis A'rabi yang terkenal, Rasulullah telah bersabda wa aqim fa amruhu bil iqamati kama amruhu bil takbir wal istiqbal wal wudu. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah mengatakan qamat. Jadi perkataan aqim, fi'il amar ini dari segi kaedah kebanyakan fi'il amar menjurus kepada wajib, macam sallu, wa aqimus salata wa atuz zakah, wa aqimus salah, aqimu tu, wa atuz zakah warqa'u ma'ar raki'in. Ini kalau kita belajar dalam usul fiqh, kita akan didedahkan tentang perkara-perkara, contohnya fi'il amar menunjukkan kepada perintah. Maka ini yang telah dipegang oleh golongan yang mengatakan wajib, seperti mana diwajibkan bertakbir, Allahu Akbar, wal istiqbal kiblah, menghadap kiblat, wal wudu, dan mengambil wudu. Sebelum saya terlupa, apabila kita membicarakan tentang wa yuqimunas salata, iaitu mendirikan salat, sebelum salat mestilah kita berwudu. Maka di sana juga telah diterangkan, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan ada membaca hadis-hadis bagaimana wudu yang disebut oleh Sayyidina Uthman bin Affan yang mampu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, sebagaimana beliau kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW kaza wa kaza sampai akhir tentang sifat wudu Rasulullah SAW. Ada orang tuan-tuan dia marah, dari dulu sampai sekarang asyik cerita wudu semayang. Tapi kalau kita lihat hari ini, banyak wudu tak betul, semayang tak betul. Kita tengok dalam bab qiyam aja, takbiratul ihram pun ada yang bab qiyam. Kita cerita rukun af'al dulu, banyak rukun aqwal, banyak
Contohnya rukun qalb, niat aja lah kan. Okey, jadi maksudnya pada hari ini persoalan membetulkan sembahyang orang ini adalah satu dakwah yang cukup penting selepas akidah. Jangan remeh-temeh persoalan sembahyang. Sebab itu kalau kita lihat kenapa ramai orang sembahyang, ramai juga berlaku kemungkaran. Sedangkan Allah menyebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sembahyang itu mencegah daripada fahsya' dan munkar. Tapi kenapa? Jangan tengok orang lain, kita je masih lagi sembahyang, masih lagi. Berarti ada yang tak kena lagi tentang solat kita. Sebab Allah telah memberi kenyataan sehingga sembahyang mampu untuk mencegah daripada fahsya' dan munkar. Maka membetulkan sembahyang orang ini satu perkara yang cukup penting dan cukup besar. Pahala dia cukup besar. Jangan pandang remeh. Cuma bila kita nak mengajar tuan-tuan, kita pun kena ada ilmu yang betul tentang solat. Sebab tu Nabi kata ballighu anni walau ayat, sampaikan aku walau satu ayat. Maksudnya sampaikan bila kita betul-betul faham keterangan di dalam satu ajaran agama. Ada orang faham, sebab tu kita keluar 3 hari, kita keluar 40 hari, keluar 4 bulan, sebab Nabi suruh sampaikan. Tapi dia sendiri tak faham, sembahyang dia pun tak betul, diri pun tak betul, tangan kadang-kadang maaf cakap pun letak kat mana-mana, macam orang malas dan seumpamanya. Maka ini perkara yang kita kena sedar. Pelajari solat, ajar dah siapakah mad'u kita, orang yang kita nak dakwah paling utama dalam keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kena ajar, ajar ahli keluarga kita dulu, isteri kita, anak-anak kita, saudara mara kita. Ajar betul-betul sifat salat Rasulullah SAW dari segi zahir dia. Jangan cerita nak khusyuk tuan-tuan kalau kita zahir pun tidak menepati kehendak syarak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa-apa yang telah dirizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka meninfakkan. Ini ciri-ciri orang-orang yang beriman. Selain solat, iaitu mengeluarkan zakat. Persoalan yang selalu kita akan lihat dalam ayat Quran, banyak salat disertakan dengan zakat. Salat disertakan zakat. Para ulama mengatakan apa sebab? Rahsia salat dikaitkan dengan zakat. Okey. Kalau salat adalah urusan pengagungan kita ataupun urusan kita hamba kepada Tuhan, hak yang paling utama di dalam hak kita melaksanakan hak Allah adalah salat setelah kita beriman. Tetapi dalam urusan sesama manusia, hak yang paling utama adalah membantu mereka, iaitu dengan mengeluarkan zakat, memberi zakat kepada golongan-golongan yang wajib menerima zakat, asnaf-asnaf yang diwajibkan. Sebab itu hubungan kemanusiaan ini tidak akan sempurna, dan memang sebenarnya kita tidak akan sempurna sebagai manusia, ada kelemahan, tetapi secara konsep hubungan manusia untuk jadi manusia yang sempurna perlu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Allah dan dengan manusia. Kalau dia baik dengan Allah aja tak baik dengan manusia, kurang cantik. Ada orang baik dengan manusia tapi dengan Allah pun lagi tak cantik. Ada orang dia malas sembahyang, tapi kalau hal-hal tolong orang, dia nombor satu. Gotong royong pun tak ada makna. Ada orang dia berzikir ataupun solat, baca Quran, mengamalkan ajaran-ajaran agama, tapi orang dia tak peduli. Orang susah ke, orang dalam masalah ke, dia tak peduli.
Jadi pun tidak cantik. Sebab itu Allah kaitkan solat dengan zakat adalah untuk membantu kita menjadi manusia yang menuju kepada kesempurnaan. Bila kita ada hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, maka ini akan menjadikan kita lebih bermakna dalam penghidupan kita. Sebab itu saudara serta saudari sekalian, dalam kita berdakwah, kita akan berdakwah hubungan kita dengan manusia, bukan dengan Tuhan. Dakwah lebih pada hubungan sesama manusia. Maka ilmu kemanusiaan ini kita kena tahu. Jangan bantai semacamnya. Apabila kita tidak memahami tentang ilmu kemanusiaan, itu yang kadang-kadang menyebabkan kita tersilap dalam memulakan langkah dakwah kita. Kita tidak tahu apakah prioriti keutamaan, dan kadang-kadang kita meletakkan perkara yang sepatutnya ke belakang, ke depan, depan, belakang. Saya ambil satu contoh di dalam dakwah. Apakah langkah pertama di dalam dakwah? Langkah yang pertama, kita kena faham tentang apakah apa ni kita kata modul yang kita nak bawa kepada umat, iaitu dia punya tajuk dia, topik dia, apa topik yang kita nak bawa umat, iaitu akidah. Kadang-kadang kita nak tegur orang tu buka aurat, orang tu tak puasa, orang tu minum arak, kita terus serang dia tu, sedangkan akidah dia masih lagi belum settle. Akhirnya keburukan lebih besar daripada kebaikan. Kerana kalau kita memahamkan orang dengan akidah, paling tidak kalau dia buat jahat sekalipun, dia telah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tahu memang dia bersalah, dan dia perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia benar-benar menghayati tauhid. Jadi sebab tu kita mesti tahu. Ada orang terus nak ajak orang pakai janggut macam tu, ataupun orang tu isbal terus ni finnar, ma'asfala minal ka'bain finnar, tu kita cakap terus direct, kita cakap tanpa dia pun tak faham agama. Kita jangan samakan orang dengan kita. Ini saya nak beritahu. Ataupun dalam apa juga bab. Jadi kita kena tahu topik utama perbincangan kita adalah tauhid. Terangkan dengan sejelas-jelasnya apakah itu tauhid yang perlu difahami oleh umat Islam. Ini jadi ilmu kemanusiaan. Okey, tak apa, kita dah lari sikit. Jadi kita nak tengok apa yang katakan wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu razaqnahum a'tainahum, iaitu apa yang kami kurniakan, apa yang kami berikan dalam bentuk harta. Zakat tak boleh senyum. Orang kata senyum ni sedekah. Dia senyum dia, apa dah bayar zakat senyum. Tak boleh. Okey. Wa rizq inda ahli sunnah masal intifa. Dan yang dikatakan rezeki ini bagi segi ahli sunnah, itu apa yang boleh dibawa untuk orang itu gunakan infak. Okey. Saya tak sambungkan. Okey. Ar-rizqu inda ahli sunnah masa al-infaq bi halalan kan atau haraman. Tak kira daripada yang haram ataupun yang halal. Kata Imam Qurtubi, khilafan lil mu'tazilah fi qawlihim. Mu'tazilah mempunyai pendapat yang lain. Dia kata innal harama laisa yarzuqu li annahu la yasu tamliku. Yang haram tak boleh diinfakkan, kata Mu'tazilah, kerana dia tidak menjadi milik penuh kepada seseorang. Jadi kalau kita dengar ini kata-kata Imam Qurtubi, tak
tak boleh, rezeki haram tak boleh kita buat, sama ada dia bercakap jahil ataupun dia memang Mu'tazilah punya orang. Kerana ahli sunnah mengatakan bahawa rezeki yang halal ataupun haram tetap wajib infak zakat kalau telah sampai syarat-syarat dia. Jadi perompak pun ibaratnya wajib zakat. Dia rompak dosa dia hal, tu hal lain. Macam hukum sembahyang pakai baju curi. Sembahyang pakai baju curi. Adakah sembahyang tu sah? Ulama mengatakan sah. Cuma dia berdosa. Begitulah. Okey. Okey. Dan di dalam ayat ini ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu orang-orang beriman dengan apa yang telah diberi rezeki kepada yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka menginfak. Di sini erti nafkah. Nafkah itu sendiri telah berbeza pendapat. Ada yang dimaksudkan dengan rezeki di sini mimma razaqnahum yunfikun, itu kami kurniakan, yang kami kurniakan itu az-zakatu al-mafruḍah, itu zakat yang wajib. Zakat harta, zakat ternakan, zakat harta karun, zakat perniagaan, kan ada 4 jenis zakat. Riyah an Ibn Abbas, ni okey, sampai itu maksudnya pendapat yang dikatakan sini iaitu zakat-zakat yang wajib saja. Maksudnya zakat yang sunat, sedekah-sedekah sunat tak termasuk di dalam ini, dalam ayat ini. Okey, tetapi sebagian ulama mengatakan termasuk juga zakat wajib dan zakat sunat. Tapi keutamaan dia adalah zakat wajib, zakat wajib. Kemudian Ru'yaan Ibn Abbas, saya ni sebenarnya dah diarahkan oleh doktor pergi cek mata, sebab saya ni ada kencing manis tapi degil lagi, tak sempat sebenarnya masa tu kadang-kadang mata ni tak berapa, kadang-kadang ya nampak bar, tu nak kena tengok betul-betul. Ru'yaan Ibn Abbas limaqaranatiha as-salah, telah diriwayatkan daripada Ibn Abbas, sebab itulah zakat ini dikaitkan dengan solat, kerana solat wajib, zakat pun wajib. Jadi hujah wa mimma razaqnahum yunfikun, razaqna itu yang kami kurniakan itu adalah yang wajib, kerana sesuai dengan sebelum tu yuqimuna salat. Salat di situ pun bukan salat sunat, iaitu salat wajib. Sebab tu dikatakan tu. Okey. Waqilah, dan ada pendapat mengatakan nafaqah ar-rajul ala ahli, yang dikatakan dengan wa mimma razaqnahum yunfikun, itu nafkah seorang lelaki untuk membiayai keluarganya, bagi duit makan, anak sekolah, belanja sekolah, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ada pendapat di anna zalika afdalun nafaqah. Jadi timbul persoalan. Katakan seorang itu dia dapat duit dan dia wajib bersedekah, dah cukup. Contoh, siapa yang perlu diutamakan dulu? Keluarga dia ataupun orang luar? Ini adalah salah satu dalil daripada riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahawa memberi nafkah pada keluarga adalah lebih utama daripada orang luar. Betul, ada orang dia sibuk, tolong sana, tolong sini, orang sana, fakir miskin, tapi anak dia punya hajat, kadang-kadang keperluan dia tak kisah. Ini salah. Sampai anak dia pun pensel pinjam orang, contohnya.
pemadam pinjam orang, contoh. Dia sibuk infak sana infak ni. Jadi keutamaan pada keluarga. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dia ayat ni telah habis, ayat yang ketiga. Jadi kita telah lihat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu perjumpaan satu ayat cukup. Banyak-banyak pun masuk telinga kanan keluar telinga kiri pun susah kan. Jadi apa yang penting kita telah mengenal pasti dalam ayat yang ketiga ini sifat orang beriman. Pertama, beriman pada perkara gaib, kita telah bincangkan. Kedua, orang yang sentiasa mendirikan salat. Dan yang ketiga, orang yang mengeluarkan zakat. Jadi kalau kita lihat daripada ayat ini, pertama keimanan. Bukti pula pada keimanan untuk melakukan amal menunjukkan kita beriman, iaitu salat. Dan bukti kita akan menuju lebih pada kesempurnaan apabila kita berusaha untuk memakmurkan sesama manusia, iaitu mengeluarkan zakat, membantu orang baik. Maka ini adalah ciri-ciri yang perlu ada pada salafus salih. Dan memang ada pada salafus salih, yang perlu ada pada mereka yang ingin mengikut salafus salih. Maaf, bagi mereka yang ingin mengikut salafus salih. Jangan kita hanya melihat dalam persoalan-persoalan dalam dakwah kita, perkara-perkara yang maaf cakap ilmiah saja, tetapi dalam bentuk kebajikan juga kita kena ambil berat. Kebajikan umat, contohnya dekat kampung kita, kalau kita seorang salaf, maka kita perlu ambil berat. Walaupun orang tu masih mengamalkan bid'ah dan seumpama, kita kena beri bantuan atas dasar innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman adalah ikhwah. Jangan tengok dia orang salaf ke bukan. Itu masalah. Itu masalah. Kerana salaf ini saya nak beritahu, dia bukan jemaah, satu trademark, satu kumpulan-kumpulan tak. Salaf adalah manhaj. Maka manhaj para salafus salih adalah wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Berbantu dalam perkara-perkara kebaikan dan ketakwaan, dan tidak berbantu dalam persoalan pergaduhan dan permusuhan. Jangan kita nak jadi orang batu api lagi, nak bergaduhkan orang ni dengan orang ni. Kita bersabar dengan kerana masyarakat kita, umat kita yang mungkin menolak dakwah kita. Bukan ambil kesempatan bila masalah pada dia, tak boleh tolong, padan muka dia. Itu bukan salafi. Itu bukan salafi. Mungkin dia mengaku dia salafi, tapi itu bukan manhaj para salaf. Sebab kita lihat Rasulullah SAW tiap-tiap hari dikutuk, dimaki oleh seorang Yahudi. Adakah Rasulullah maki balik? Tidak. Pepatah Arab mengatakan lisanul hal afsahu lisanul maqal. Gaya perbuatan kita, akhlak kita ni akan lebih mempengaruhi daripada cakap kita. Kadang-kadang kita bercakap tentang salaf ini, orang tak berapa nak dengar, tetapi orang tertarik akhlak kita. Bagaimana kita bentuk keluarga kita, bagaimana kita bentuk akhlak kita, bagaimana kita bentuk diri kita dalam komuniti, dalam masyarakat. Ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang dalam gerakan dakwah. Justru itu, saudara serta saudari sekalian, bila kita dah faham ini, maksudnya sifat orang beriman salah satunya iaitu mengambil berat terhadap saudaranya. Kalau kita tidak mampu untuk memberi wang ringgit, kerana kita pun mungkin tak mampu, tetapi kita terus memberi manfaat kepada umat dalam urusan-urusan lain. Yang penting ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita sekarang ini, saudara serta saudari sekalian, kita jangan berada di dalam kelompok dan kepompong kita. Kita kena keluar untuk orang melihat apakah salaf itu sendiri.
Kerana banyak orang mendapat benda-benda yang buruk. Salah ni dia punya cerita, kalau tak boleh sebutlah nama kan, satu ustaz tu kata, Salah ni cerita dia asyik burukkan kita tak betul, dia betul. Trademark ini kita kena buang. Kita kena nampak Salah ni orang yang membawa akidah yang benar, menyelamatkan manusia dan mempunyai akhlak yang baik dan membantu sesama umat manusia, walaupun mungkin orang tu bukan Islam. Ini trademark yang kita nak kena bawa. Bukan kita nak berpura-pura, tapi inilah kehendak Islam, rahmat kepada sekalian alam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dia perbincangan kita pada malam ini. Dan insyaAllah pada perbincangan perjumpaan akan datang, kita akan membincangkan ayat yang keempat, ayat keempat dalam surah Al-Baqarah. Biar kita faham sikit. Yang penting kita dapat menghayati. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami kata apabila mempelajari ayat-ayat Al-Quran, satu hari kami belajar 10 ayat saja. Lepas itu kami hafal ayat tersebut, kemudian kami amalkan apa yang ada dalam kandang itu, baru kami balik. Kita memang hebat, pakar tafsir macam-macam ada. Lebih daripada sahabat agaknya lah. Sebab kalau kita bercakap bukan riwayat sahabat, riwayat tabi'in pun kita bercakap. Syekh Albani punya pendapat, tapi masih lagi kosong. Tapi para sahabat mereka benar-benar. Ini yang kita nak hidupkan. Amalan yang sedikit tapi istiqamah adalah lebih bermakna daripada amalan yang banyak tapi kita tak istiqamah. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semoga Allah SWT yang memberi taufik dan hidayah kepada kita dengan segala apa yang ada di hadapan kita, cabaran yang sedang berlaku pada kita. Kita diminta bersabar, supaya semoga Allah SWT mengukuhkan kesabaran. Kerana dalam kitab Riyadhus Salihin juga Nabi mengatakan bahawa satu nikmat yang paling utama adalah kesabaran. Betul. Kalau Allah beri seorang tu sabar, apa pun orang cakap dengan dia, apa pun orang buat dekat dia, dia tak ada masalah, sebab sabar. Ini yang kita nak. Dalam dakwah kalau tak ada sabar, itu yang kita akan gugur. Akhirnya kita akan balik kepada perjalanan kita yang lama, kerana kita tak boleh sabar dengan ujian Allah SWT. Dan kita letakkan pelita dalam hidup kita. Perjuangan kebenaran memang akan diuji oleh Allah SWT. Kalau kita diuji, itu menunjukkan insya-Allah sebagaimana kita berada di jalan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita diuji, insya-Allah kita akan diberi keampunan pahala yang besar oleh Allah SWT. Jadi saya buka pada soalan sekiranya kalau ada. Allah a'lam bissawab. Kalau ada